A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Apa khabar saudara penonton yang dikasihi sekalian? Kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang sepatutnya kita tingkatkan amal ibadah kita supaya kita ini mendapat keredaan, mendapat kejayaan di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi di dalam bulan Ramadan ini, antara amalan yang digalakkan untuk kita mempertingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah dengan membaca Al-Quran. Paling indah, paling cantik kita sebut dengan bertadarus Al-Quran. Kalau dekat kampung kita, dekat taman kita kan, ada surau, ada masjid, buat kumpulan bertadarus Al-Quran. Anak-anak pun ada kumpulannya tersendiri, ibu bapa pun ada kumpulan sendiri. Pendek kata, ada kumpulan untuk anak-anak muda, ada kumpulan untuk orang dewasa. Tapi pesan kepada anak-anak kita ni, anak-anak memang seronok. Anak-anak saya pun begitu. Seronok bila tadarus Al-Quran ya. Kadang-kadang kita tanya, kenapa seronok tadarus Al-Quran? Seronok sebab bila dah habis khatam Al-Quran nanti, dapat duit. Dapat hadiah, dapat bunga telur, dapat duit. Tak salah kita nak bagi sumbangan kepada anak-anak muda-mudi kita ni untuk menarik minat mereka untuk menyertai kumpulan tadarus Al-Quran. Tapi jangan duit yang kita niatkan, tapi niat ini untuk mendapat keredaan daripada Allah. Sebab itu saya memilih tajuk bertadarus Al-Quran ini. Apakah ada adab yang perlu kita ada, yang perlu kita jelmakan setiap kali kita bertadarus Al-Quran? Dan tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa maksud bertadarus ni? Ya, kadang-kadang kita tak faham. Tadarus tu apa ya? Bertadarus Al-Quran ini iaitu membaca Al-Quran secara beramai-ramai. Ya, kalau baca saja dia seorang-seorang. Tapi tadarus ini maknanya membaca Al-Quran secara beramai-ramai sehinggalah selesai, sehinggalah tamat. Tapi kalau kita baca seorang, kadang-kadang asyik surah Al-Baqarah saja, tak juga khatam-khatam ya. Dengan kita membaca Al-Quran beramai-ramai ini memberi semangat kepada kita untuk khatam Al-Quran. Jadi tadarus ini adalah membaca Al-Quran secara beramai-ramai hingga tamat, terutama sekali pada bulan Ramadan. Walaupun hukumnya adalah sunat, tapi dia mempunyai pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ni kan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Jadi sebaik-baik manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah orang yang mempelajari Al-Quran. Kalau kita tak belajar baca Al-Quran, macam mana kita nak baca sendiri tau? Sebab ada orang yang datang depan saya ya, dia baru memeluk agama Islam. Bila dia dengar ceramah, dia kata seronoknya ustazah, banyak kelebihan bila kita tadarus Al-Quran. Tapi saya tak boleh baca. Saya baru masuk Islam, saya kata tak apa. Baca surah-surah yang pendek, tengok ya, dia rasa rugi. Jadi kita jangan ada penyesalan ini. Mempelajari Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah sebaik-baik manusia. Kita belajar dan kita mengajar. Mengajar tu maknanya ayah-ayah, ibu-ibu, ajar anak-anak kita supaya mereka juga pandai membaca Al-Quran. Biarlah kita menitiskan air mata kerana anak kita tak tahu mengaji Al-Quran. Janganlah kita menitiskan air mata kerana anak-anak kita ini buat perkara yang tidak baik. Anak-anak kita ini terlibat dalam perkara-perkara yang orang kata apa? Perkara-perkara yang hiburan semata-mata. Kita tak nak. Kita tak nak menitiskan air mata kerana anak kita ini terlibat dalam hiburan-hiburan saja. Kita nak menitiskan air mata kerana anak kita ini dia tak tahu mengaji Al-Quran. Dia tak tahu sembahyang. Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah titisan air mata yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita dah faham dah tadarus tu maknanya apa, tapi sebelum saya nak sebut ada adab tadarus Al-Quran ini, saya teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-siyam wal Quran yashfa'anu lil abdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa kamu dan bacaan suci ayat Al-Quran kamu ini akan memberi syafaat kepada seseorang itu. Bagaimana pula ya? Jadi kita tak nak puasa saja. Kalau puasa saja, rugilah. Takkan nak puasa saja, amal ibadah yang lain kita tak buat. Jadi kata Nabi, puasa dan Al-Quran dapat memberi syafaat kepada kamu. Sebagai contoh, Rasulullah SAW membawa cerita. Bila manusia masuk saja di dalam kubur, malaikat yang ada di dalam kubur ni, dia akan siksa mayat tu. Dia akan datang kepada mayat tu, dia nak siksa. Bila dia datang, dia nak siksa saja mayat tu, tiba-tiba datang puasa dalam bentuk satu lembaga yang hidup. Puasa ni kata, wahai malaikat,
malaikat, kamu tak boleh siksa mak yang ini sebab dia berpuasa kerana aku. Dia tahan lapar, dia tahan dahaga, dia puasa panca inderanya. Kamu tak boleh azab dia sebab dia berpuasa. Jadi puasa boleh tolong kita dalam kubur. Ini dimaksudkan puasa boleh memberi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa. Tiba-tiba malaikat pusing pula ke arah yang lain. Bila malaikat pusing pula ke arah yang lain, malaikat nak azab mayat tu tadi, tiba-tiba Al-Quran pula jelma sebagai makhluk yang hidup. Bila Al-Quran jelma sebagai makhluk yang hidup, Al-Quran kata, wahai malaikat, kamu tak boleh siksa mayat ini sebab dia baca Al-Quran. Dia sanggup tak tidur pada waktu malam. Siang pun dia baca, malam pun dia baca. Jadi kamu tak boleh siksa mayat ini sebab dia baca Al-Quran. Ini dimaksudkan Al-Quran dan puasa ini boleh memberi syafaat kepada kita di dalam kubur. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW telah bersabda, bila malaikat masuk, bila mayat masuk saja dalam kubur, bila kita masuk di dalam kubur, malaikat akan datang ke hujung kepala kita. Malaikat nak siksa orang yang ada di dalam kubur. Bila malaikat nak siksa orang yang ada di dalam kubur tu, malaikat datang ke hujung kepala. Solat datang. Solat kata tak boleh siksa mayat ini sebab dia solat. Tengok ya. Jadi bulan puasa ni bukan puasa saja, bukan baca Al-Quran saja, kita solat. Jadi solat akan jaga kita di hujung kepala. Kemudian malaikat datang belah kanan. Belah kanan puasa datang. Puasa tolong kita. Malaikat datang belah kiri. Bila malaikat datang belah kiri tadi ni, kita baca Al-Quran. Al-Quran tolong kita. Malaikat pandai dia pergi pula belah kaki kita. Bila belah kaki kita, kita zikir, kita selawat, kita istighfar, kita sedekah, kita bantu orang ya. Jadi sedekah kita, amal kebajikan kita, tolong menolong antara satu sama lain, semuanya ini akan memberi syafaat kepada kita. Jadi tak bolehlah malaikat nak azab dalam kubur. Yang paling istimewa yang kita cerita pada hari ini ialah tentang tadarus Al-Quran. Jadi perbanyakkan tadarus Al-Quran. Belum lambat lagi untuk kita bertadarus Al-Quran sebab kita baru berpuasa beberapa hari sahaja. Dan bila kita sebut bertadarus Al-Quran ini, sebelum kita nak masuk dalam bab adab bertadarus Al-Quran, bertadarus Al-Quran ini banyak keistimewaannya. Yang pertama sekali ialah setiap huruf daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu, kita akan dapat satu kebajikan, dan satu kebajikan itu Allah gandakan 10 kali ganda. Jadi bila kita baca alif lam mim tu, alif 10 kali kebajikan kita dapat, lam 10, kemudian mim 10 ya. Dalam riwayat lain menceritakan apa saja amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, semuanya akan dapat pahala yang lebih. Sembahyang kita pun, satu sembahyang kita lakukan seolah-olah 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Sama juga kalau kita baca Al-Quran, kalau pada waktu yang lain satu huruf kita dapat 10 kebajikan, pada bulan Ramadan lagi akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas ini kita akan ikuti lagi apakah kelebihan-kelebihan kita bertadarus Al-Quran. Kita sambung selepas ini. Alhamdulillah, saudara penonton, kita sambung kembali. Kelebihan bertadarus Al-Quran tadi, yang pertama tadi kita cerita setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat catat kepada kita pahala yang banyak, terutama sekali pada bulan Ramadan. Yang kedua, kelebihan bertadarus Al-Quran ini ialah bila kita baca ayat suci Al-Quran, kita akan bertemu tentang ayat-ayat syurga, kita akan bertemu tentang ayat-ayat neraka, kita akan bertemu tentang ayat-ayat pahala, kita akan bertemu dengan ayat-ayat dosa, kita akan bertemu dengan ayat azab, kita akan bertemu dengan ayat kenikmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya sambil kita baca Al-Quran, secara tidak langsung bila kita bertemu dengan ayat itu, kita berdoa kepada Allah. Seolah-olah bila kita bertemu dengan ayat syurga ini terdetik dalam hati kita ni, itu yang bila kita baca Al-Quran tu kita kena tahu makna dia. Bukan baca saja. Tetapi bila kita baca Al-Quran, kalau kita nak tahu makna, apa kata Rasulullah SAW? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran? Bila kita baca Al-Quran, kena baca dulu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab bila kita baca Al-Quran, kita isti'azah dulu, kita ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Iblis tak boleh ganggu kita. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita ta'awuzubillahi minasyaitanirrajim terlebih dahulu, iblis akan kacau kita dulu. Baca je lah, dapat pahala banyak, dah beribu-ribu lemon dah pahala tu. Tak payah buka kitab tafsir lah, buang masa je pahala dah banyak. Sebab apa? Sebab kita ta'awuzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi keistimewaan yang kedua bila kita baca Al-Quran, bila kita tadarus Al-Quran, sambil kita baca, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masukkanlah kami ke dalam syurga ya Allah. Bila kita baca syurga, jauhkanlah kami daripada azab api neraka ya Allah. Bila kita bertemu dengan ayat azab, ayat api neraka. Jadi ini di antara keistimewaannya. Dan yang ketiga, secara tak langsung, saya dah sebut di awal tadi, kelebihan bertadarus Al-Quran, kelebihan membaca Al-Quran ialah
puasa dan bertadarus Al-Quran ini, bacaan suci yang kita baca sekarang ini akan bantu kita di dalam kubur nanti, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang berpuasa, kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Apatah lagi Rasulullah SAW bersabda di dalam sepotong hadis yang lain yang boleh saya sebut, ini adalah keistimewaan yang keempat kepada orang yang membaca Al-Quran, kepada orang yang bertadarus Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, setiap hati manusia itu akan berkarat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tak nak hati kami berkarat ya Rasulullah. Fama jala'uha, apakah bahan untuk kami gilapkan hati kami ini supaya berkarat? Hati yang berkarat ini rupa-rupanya kata Nabi boleh digilap. Nak digilap bukan dengan sabun, nak digilap bukan dengan shampoo. Tapi bagaimana kita nak gilapkan hati kita ini? Kata Rasulullah SAW, bahan untuk kamu menggilapkan hati itu ada dua. Yang pertama sekali, banyak ingat mati. Yang kedua, banyak membaca ayat suci Al-Quran. Dengan dua bahan ini, banyak ingat mati, banyak baca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, inilah di antara bahan yang boleh menggilapkan hati kamu yang berkarat. Dan di dalam hadis yang lain yang saya namakan sebagai yang kelima, keistimewaan membaca Al-Quran ataupun bertadarus Al-Quran ini, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran di hari akhirat nanti, kepala mereka ini akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mahkota yang ada di dalam syurga. Ini kelebihan tadarus Al-Quran, kelebihan membaca Al-Quran yang kelima, kita akan dipakaikan oleh Allah dengan mahkota yang ada di dalam syurga. Mahkota dunia tak main lah ya. Mahkota dunia ni dunia sahaja. Tak dapat mahkota dunia tak apa, tapi kita akan mendapat mahkota yang ada di dalam syurga, khusus untuk orang yang membaca Al-Quran, yang menghayati maknanya, yang juga yang mengamalkan apa yang mereka bacakan ini. Dan yang keenam, fadilat, keistimewaan membaca Al-Quran, bertadarus Al-Quran ini paling istimewa. Bukan orang yang membaca saja mendapat mahkota daripada syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, Allah akan memberikan perhiasan-perhiasan syurga kepada ayah dan ibunya. Kita anak kan, kita baca Al-Quran, kita akan mendapat mahkota di dalam syurga, tetapi Allah juga akan menganugerahkan kepada ayah dan ibu kita perhiasan-perhiasan yang ada di dalam syurga. Kerana apa? Tanpa ayah dan ibu, kita tidak akan lahir di dunia ini. Jadi Allah menghargai jasa dan bakti pengorbanan yang diberikan, dicurahkan oleh ayah dan ibu. Ayah dan ibu kita juga akan mendapat perhiasan-perhiasan yang banyak yang ada di dalam syurga. Jadi kita dah tahu dah 6 keistimewaan, 6 fadilat, kelebihan orang yang bertadarus Al-Quran dan juga orang yang membaca Al-Quran. Sama ada dia bertadarus secara berkumpulan ataupun dia baca sendiri-sendiri di rumah, semua 6 keistimewaan ini akan diperolehi oleh mereka yang membaca dan juga mereka yang bertadarus Al-Quran. Jadi bertadarus Al-Quran ini ada adabnya. Yang pertama sekali, niat. Niat bertadarus Al-Quran itu di bulan Ramadan ini adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana ganjaran, bukan kerana orang puji kita. Sebab semua orang dia pergi masjid, nak pergi mana ni, orang tanya dia, Kak Mina pergi mana? Nak pergi tadarus Al-Quran. Awak tak pergi ke? Saya baca kat rumah. Baca kat rumah pahala sikit, baca kat dalam masjid ni pahala banyak. Mulalah, rajinnya Kak Mina. Tak apalah, Kak Mina pergi dulu ya, nanti saya ikut. Kemudiannya rupanya tak ikut pun ya. Tapi Kak Mina tadi tu orang dah puji dia. Jadi kita nak betulkan niat kita. Apa yang kita buat, dia bergantung pada niat. Kalau niat kerana dunia, kita dapat dunia. Tapi kalau niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat kelebihan-kelebihan yang Allah sediakan di hari akhirat nanti di dalam syurga yang kekal abadi. Jadi pertama, niat tadarus Al-Quran di bulan puasa kerana Allah, bukan kerana manusia, bukan kerana ganjaran dunia, tapi kerana Allah semata-mata. Yang kedua, tumpukan perhatian dan fikiran kita ini kepada ayat yang dibaca. Jangan sambil baca ingat benda-benda yang lain. Lepas tadarus Al-Quran, ada more tak? Ada nak makan apa lepas ni? Jangan ingat makan ya. Tumpukan kepada ayat yang kita baca itu supaya kita ini akan insaf, akan sedar seandainya ayat yang kita baca itu menyentuh tentang diri kita yang banyak melakukan kemungkaran, kemaksiatan, ada dosa, kita insaf, kita bertaubat, kita beristighfar, minta ampun kepada Allah sambil kita baca Al-Quran itu ya. Itu yang kedua. Adab yang ketiga ialah fahami dan rasailah kebesaran dan kehebatan Allah. Sebab Al-Quran yang kita baca itu adalah kalam Allah. Tak boleh main-main lah. Bukannya kita baca buku, bukan kita baca majalah, tapi yang kita baca itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil kita baca Al-Quran itu supaya meresap dalam hati kita, kita kena fahami dan rasailah kehebatan dan keagungan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, fahami kandungan ayat yang dibaca. Jangan baca saja. Baca memanglah dapat
pahala. Tapi kita tak tahu apa yang perlu kita buat, sebab Al-Quran ini adalah teladan kepada kita. Al-Quran ini dia akan memandu arah kepada kita. Al-Quran ini adalah harta pusaka yang Nabi tinggal kepada kita supaya membimbing jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Tetapi adab yang keempat ialah fahami kandungan ataupun ayat yang kita baca. Yang kelima, jauhilah fikiran dan ingatan kita ini daripada ingat masalah-masalah yang lain. Jangan ingat benda-benda yang lain, tumpukan kepada ayat yang kita baca. Dan insya-Allah selepas ini kita akan sambung lagi apakah adab-adab yang seterusnya. Alhamdulillah, saudara penonton yang budiman, kita sambung lagi. Adab bertadarus Al-Quran yang keenam ialah anggaplah setiap ayat yang kita baca itu ditujukan kepada diri sendiri. Bukan tuju kepada orang lain, tapi tuju untuk diri sendiri. Bila tuju untuk diri sendiri, kita akan ada perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Yang ketujuh, biarlah apa yang kita baca itu terkesan di dalam hati kita. Kalau cerita tentang neraka, terkesan dalam hati kita. Ya Allah, banyak ada dosa saya, ya Allah. Saya tak mampu untuk dicampakkan ke dalam api neraka, ya Allah. Kemudian bila baca ayat syurga, ya Allah, hebatnya Engkau ciptakan syurga. Saya tak sabar nak masuk ke dalam syurga, ya Allah. Tapi layakkah saya untuk menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi setiap ayat kita baca itu biarlah terkesan di dalam hati. Yang ke-8, bacalah dengan jelas, bacalah dengan teratur, dengan tajwid yang betul. Tapi sebagai rumusannya, saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham tentang adab membaca Al-Quran, adab bertadarus Al-Quran ini, kita bahagi kepada dua lah, senang sikit. Pertama, adab secara lahiriah. Yang kedua, adab secara batiniah. Adab secara lahiriah ini ialah yang pertama sekali, ambil wuduk dan kemudian menghadap kiblat, duduk dalam keadaan yang sopan. Kalau orang perempuan nak baca Al-Quran, pakai tudung lah. Jangan pakai macam tu saja, pakai tudung ke, telekung ke. Ini adab yang sempurna di segi lahiriahnya. Yang kedua, jangan baca terlalu laju sangat, jangan baca terlalu pantas sangat, tetapi baca dengan teratur, biar sebut satu persatu. Yang ketiga, cubalah untuk menangis. Kata Nabi, kata para sahabat, kata ulama, cuba untuk menangis walaupun kita terpaksa melakukannya. Bila kita bertemu dengan ayat-ayat yang saya sebut sebentar tadi, cubalah untuk menangis, kerana titisan air mata kita ini akan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu kita untuk menjauhkan diri daripada azab kubur. Titisan air mata seronok-seronok, titisan air mata hiburan, titisan air mata yang mengarut itu tidak akan disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang Allah simpan ialah titisan air mata kesedaran, keinsafan. Titisan air mata bila kita baca Al-Quran, kita takut tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, cubalah kalau boleh, bacalah dengan suara yang merdu. Kalau kita mampu baca dengan suara yang merdu, bacalah dengan suara yang merdu ini, kerana banyak hadis yang menekankan tentang suara yang merdu ini. Sebab itulah saya teringat satu kisah. Bila sebut dengan satu kisah ini yang berlaku kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Bagian ini diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani di dalam sebuah kitab. Abdullah ibnu Mas'ud ni dia berjalan dekat satu kawasan. Bila dia berjalan dekat satu kawasan ini berhampiran dengan Kufah. Dia bertemu dengan sekumpulan anak-anak muda yang kata dia sedang melakukan maksiat. Nampak tengah mengarut, tengah menyanyi, dia nampak budak-budak muda ni. Jadi bila dia nampak anak-anak muda ini sedang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu ada seorang lelaki yang bernama Zadan, dia sedang menyanyi. Bila laki-laki yang bernama Zadan ini dia sedang menyanyi dengan alat-alat bunyiannya itu, maka Abdullah ibnu Mas'ud yang lalu dekat kawasan tu, dia kata, alangkah ruginya laki-laki itu, alangkah ruginya kumpulan manusia ini, sebab suara mereka merdu, tetapi mereka tak menggunakan suara mereka itu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nescaya mereka ini adalah manusia yang rugi di hari akhirat nanti. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud pun dia jalan, dia meninggalkan kumpulan anak-anak muda ini. Tiba-tiba Zadan ni, dia tanya kawan-kawan dia, siapa tadi? Dia kata apa? Maka kawan-kawan dia cerita, Abdullah ibnu Mas'ud mengata kepada kita ni, rugi suara kita sedap, tapi kita guna untuk menyanyi lagu-lagu yang mengarut, kita guna untuk bercakap perkataan yang sia-sia. Kenapa kita tak membaca ayat suci Al-Quran dengan suara yang merdu? Tiba-tiba Zadan ini, dia terpanggil untuk mengikut Abdullah ibnu Mas'ud. Akhirnya, dia menjadi murid Abdullah ibnu Mas'ud ini. Dia jadi seorang hamba Allah yang menggunakan suaranya yang merdu itu untuk mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Akhirnya tak lama selepas itu, bertahun-tahun selepas itu, dia menjadi seorang ulama. Sebab dia insaf, suara saya Allah beri suara yang merdu, tapi saya gunakan dalam perkara yang sia-sia. Akhirnya suara yang merdu itu dia guna untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Itu adab secara lahiriah. Kalau boleh baca secara merdu, bacalah dengan suara yang merdu. Adab secara batin ini, adab
Adab secara batin ini memang kita sebut saya tidak langsung, tapi saya nak sebut sikit lagi. Adab secara batin ini tiap-tiap kali kita baca Al-Quran ialah kita baca dengan penuh rasa keagungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya Allah, agungnya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kita baca Al-Quran ini yang dikatakan adab batin ini, hendaklah merasakan di dalam hati bahawasanya Allah itu maha halus, Allah itu maha berkuasa, kerana yang kita baca itu adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga yang dinamakan adab batin ini ialah hati kita mesti bebas daripada gangguan dan keraguan, dan kita kena jauhkan daripada gangguan syaitan. Yang mana bulan Ramadan kalau kita baca, syaitan tak ganggu kita, tapi nafsu masih ada. Jadi bebaskan diri kita daripada gangguan. Yang keempat yang dinamakan adab batin ini ialah selami maksud ayat-ayat yang kita baca, dan perolehilah kenikmatan daripada ayat yang kita baca. Maksud kenikmatan tu, kalau ayat tentang kenikmatan, tentang ganjaran, tentang pahala, tentang perhiasan-perhiasan yang ada di dalam syurga, tentang bidadari, biarlah kita meselami maksudnya dan meresap dalam hati kita indahnya, hebatnya anugerah yang Allah sediakan untuk hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, hendaklah ada kesan di dalam hati kita tentang ayat-ayat yang kita baca. Yang keenam, telinga kita hendaklah kita pasang, kita baca dan kita sendiri dengar. Kadang-kadang kita baca tapi fikiran kita lalai, kita sendiri pun tak dengar. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Setiap ayat yang kita baca, Allah dengar, Allah pandang perbuatan kita, dan semuanya ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala yang banyak yang boleh tolong kita di hari akhirat nanti. Itu adab tadarus Al-Quran, adab secara keseluruhan, adab lahiriah dan adab batinnya. Tapi kalau orang yang tidak mampu bertadarus Al-Quran, tak boleh baca Al-Quran secara keseluruhannya, jangan susah hati. Kalau tak boleh baca Al-Quran, yang pertama sekali rajin baca surah Yasin, kerana Yasin ini adalah jantung Al-Quran. Yang kedua, rajin baca surah Ar-Rahman, kerana surah Ar-Rahman ini merupakan gadis pengantin Al-Quran. Kan banyak cerita tentang ganjaran-ganjaran, tentang nikmat-nikmat syurga, ada di dalam surah Ar-Rahman. Seronok kalau kita baca surah Ar-Rahman. Yang ketiga, baca surah Al-A'la, kerana surah Al-A'la ini menyebabkan kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, baca surah Al-Fatihah, kerana ini adalah surah yang paling mulia daripada semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, bacalah surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran, kerana ini akan menjadi penaung kita di hari kiamat nanti. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, baca surah apa lagi? Yang keenam, baca surah Al-Kahfi, kerana barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi ini, mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Yang ketujuh, bacalah surah Al-Mul, kerana barang siapa yang membaca surah Al-Mul ini, mereka ini akan mendapat syafaat. Bukan sekadar mereka akan mendapat syafaat daripada surah Al-Mul yang mereka baca, tetapi surah Al-Mul ini akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Dan seterusnya, bacalah Tabarakallazi, kerana ini yang menjadi bacaan Nabi sebelum Nabi tidur, dan juga rajinlah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, kerana ini adalah sebaik-baik pelindung untuk menjauhkan diri kita daripada gangguan syaitan, daripada kejahatan manusia, daripada kejahatan jin dan sebagainya. Dan boleh juga kita membaca ayat Kursi, kerana ini adalah ayat yang paling utama. Dan juga boleh kita membaca surah Al-Kafirun, kerana surah Al-Kafirun ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai 1/4 daripada Al-Quran. Demikian juga surah Al-Ikhlas dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kita dah tahu adab, kita dah tahu kelebihan kita membaca Al-Quran dan kelebihan kita bertadarus Al-Quran. Dan paling istimewa lagi, Rasulullah SAW telah bersabda, di antara manusia yang akan mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala ialah mereka yang membaca Al-Quran, faham dan amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini akan berhujah untuk membantu para pembacanya. Jadi mudah-mudahan dengan membaca Al-Quran ini, apatah lagi Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran ini, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurga, dan mereka boleh memberi syafaat kepada 10 orang daripada ahli keluarganya yang akan dicampakkan ke dalam api neraka. Dan kata Nabi di dalam hadis yang lain, ibu bapa yang mengajar anaknya membaca Al-Quran, setiap ayat yang dibaca itu, Allah akan tingkatkan pahalanya kepada ayah dan ibu itu, dan Allah akan menyinarkan cahaya di hari akhirat nanti, dan akan tempatkan seisi keluarga ini di dalam syurga yang kekal abadi. Sehingga bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.